TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sembang Aktif di Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan anda pada hari ini. Abang Fizi harapkan semua yang sedang menonton dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang-tenang, dalam keadaan yang ceria-ceria sentiasa. Jangan diubah stesen. Tengoklah Didik TV KPM sebab macam-macam benda yang menarik yang kami sajikan kepada semua penonton-penonton kita pada hari ini. Baiklah, dalam Sembang Aktif pada hari ini, saya bersama dengan Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual. Kita bersama-sama dengan Cikgu Izranuddin bin Jelani. Apa khabar Cikgu? Baik, Fizi. Alhamdulillah. Cikgu Izra kita ni daripada SMK Tun Fatimah Hashim Pasir Gudang, Johor yang datang pada hari ini berbicara soal kemenjadian murid pendidikan seni visual. Betul. Kita Cikgu. Baik Cikgu. Saya nak tanya cikgu lah berkenaan dengan seni visual kita pada hari ini ni cikgu. Okay. Sebelum kita bicara dengan lebih lanjut tentang topik kemenjadian murid pendidikan seni visual ni, boleh tak cikgu ceritakan sedikit latar belakang cikgu sehingga diiktiraf sebagai Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual? Silakan cikgu. Terima kasih Fizi. Sebenarnya saya memulakan perkhidmatan sebagai guru ni bermula tahun 2008. Baik. Jadi pada 2008 sampai 2022 dah baru 14 tahun Fizi. Dah lama cikgu. 14 tahun. 14 tahun pun dah tingkatan 2 cikgu. Banding kalau dengan cikgu yang lain tu ramai yang senior Fizi. Tapi maksudnya cemerlang tu atas pengiktirafan lah. Tapi saya masih lagi belajar lah. So saya menerima tu pada 6 Julai baru-baru ni je sebenarnya. Saya guru baru dapat memangku guru cemerlang. Jadi kalau kita nak jadi guru cemerlang tu memang kita kena semuanya terbaiklah Fizi. Dan dalam masa yang sama sebenarnya saya dilantik sebagai ketua panitia pendidikan seni visual di sekolah dan juga ketua guru penasihat Persatuan Seni Visual, Persatuan Pendidikan Seni Visual. Jadi ada perbezaan lah cikgu antara guru biasa, guru cemerlang? Ya saya. Dia ada beza lah. Maksudnya sebenarnya semua guru cemerlang juga. Cuma maksudnya bila nak mohon guru cemerlang, dia kena permohonan, kena buat permohonan. Lepas tu nanti akan dinilai oleh Nazir. Tapi kalau dalam hal-hal yang melibat ke arah kecemerlangan tu, kita mesti kena aktif lah, terutamanya dalam kelab-kelab persatuan ataupun aktiviti-aktiviti luaran. Dia bukan setakat kita berada dalam kelas saja kita mengajar Fizi. Yalah, banyak aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan lah ya. Banyak kriteria sampai diangkat sebagai guru cemerlang. Saya rasa sangat berbangga dapat bersama-sama dengan Cikgu Izra kita. Baik Cikgu, sebagai guru yang memegang pelbagai jawatan lah yang berkaitan dengan pendidikan seni visual ni, apa yang cikgu lakukan ke arah mata pelajaran ini lebih dihargai oleh murid? Kadang-kadang ada yang murid yang macam memandang enteng tentang pendidikan seni visual ni cikgu. Sebenarnya Fizi, sebelum jadi guru cemerlang pun sebenarnya saya dalam setiap aktiviti saya, dalam setiap pengajaran dan pembelajaran saya memang akan lebih kepada murid-murid. Maksudnya saya akan buat aktiviti, saya akan utamakan apa yang murid dapat. Apa yang murid belajar dan apa yang murid aplikasikan dalam aktiviti seni visual tu untuk diri dia, untuk keluarga dia ataupun malah untuk sekolah dan untuk masyarakat dan negara. Maksudnya dia bukan setakat belajar, dia tahu. Lepas tu ilmu yang dia belajar tu setakat itu saja, tidak. Jadi bila saya fikir tentang kemenjadian murid-murid, saya harus dan saya meletakkan sasaran setiap apa yang saya ajar, pelajar mesti dapat. Kemudian pelajar dapat diamalkan. Lepas itu dia amalkan, diajar pula pada kawan-kawan dia yang lain. Maksudnya kalau diajar pada kawan-kawan dia yang lain, ilmu dia bukan untuk diri dia, tapi untuk kawan-kawan dia, untuk orang lain. Tapi betul lah cikgu. Saya teringat kata-kata cikgu saya. Dia cakap, kita ni apa yang kita faham, kalau kita ajar kepada orang lain, maka tahap pemahaman kita pun
Lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih memahami. Lebih memahami, lebih mendalam. Benar cikgu. Benar. Sebab tu saya fikir kalau murid-murid nak lebih jauh, saya beritahu dengan murid-murid saya, kita jangan simpan ilmu kita. Jangan simpan. Jadi bila ilmu yang kita dapat tu kita ajarkan kepada kawan-kawan yang lain, secara tak langsung kita akan boleh ingat. Betul. Lepas tu kemahiran kita akan makin bertambah. Benar. Dan secara tak langsung menjadilah fizik. Dia tak akan habis sampai kat situ sajalah. Dan maksudnya dari segi kalau kehendak kita nak jadikan pelajar ni benar-benar menjadi, insya-Allah lah tercapailah rasanya macam tu. Sebab dia bukan rasa sendirian, tapi dia juga untuk orang lain. Bermakna seni bukan untuk seni untuk masyarakat fizik. Benar. Itu dia. Saya kalau jadi anak murid cikgu ni mesti seronok ni. Cikgu, untuk mencapai tahap yang memuaskan dan baik seperti yang Cikgu Izra ceritakan tadi, apa ukuran yang cikgu gunakan untuk melihat tahap keseronokan dalam mempelajari pendidikan seni visual ni? Okey. Beginilah Fizi. Saya ini sibuk. Ya cikgu. Kalau nampak cikgu punya sibuk tu cikgu. Sibuk. Kulu kilir cikgu ya. Banyak aktiviti dan sibuk tu bukanlah disebabkan oleh suka-suka saja. Dia ada panggilan daripada jemputan daripada kementerian, daripada jabatan, daripada pendidikan daerah. Malah sekolah-sekolah yang lain pun ada juga jemput saya untuk berkongsi Fizi. Maka bila berkongsi saya tentang pendidikan seni visual. Oh, baik cikgu. Bukan kat sekolah saja berkongsi. Jadi bila macam tu pelajar murid-murid saya biasanya tak ada cikgu. Dan apabila tak ada cikgu tu, murid-murid saya akan hubungi saya selepas waktu sekolah. Dia akan tanya, cikgu ke mana? Kami nak belajar tapi cikgu tak ada. Cikgu tak ada. Kami nak tunjukkan projek kami tapi cikgu tak ada. Macam mana cikgu? Bila ini berlaku sebenarnya, bila murid-murid sentiasa mencari kita, cikgu, bermakna dia sukalah mata pelajaran itu. Betul. Kalau dia tak suka fizik, cikgu dia kalau tak ada lebih gembira. Saya faham sangatlah pasal cikgu ya. Dia lebih gembira. Jadi kalau sentiasa murid-murid kita cari fizik dia, dia akan tanya juga kalau kita buat aktiviti lepas dah habis, dia akan tanya bila nak buat lagi. Sebagai contoh ya fizik, kalau dekat sekolah saya tu, saya bugarkan aktiviti melukis dinding atau mural. Saya cukup berminat benda tu cikgu. Melukis mural. Kalau mural ni bukannya kecil-kecil fizik. Besar mana cikgu? Dia punya kita orang memang buat besar, dan bila besar tu memerlukan masa yang panjang. Jadi walaupun masa yang panjang, murid-murid ni dia boleh tunggu, dia boleh buat. Kalaulah belajar tu sampai pukul 1, daripada pukul 2 sampai pukul 6, dia boleh tunggu dekat sekolah. Sebab minat cikgu. Sebab minat. Okey, sebab minat ke sebab dengan cara cikgu menyantuni pelajar tu cikgu? Ya, saya santuni mereka, kita pujuk. Okey. Saya beritahu kalau kita tak pandai bermain warna, kita tak pandai nak bancuh warna. Baik. So bila kita buat mural, lukisan dinding ni, dekat situ secara praktikal. Maksud praktikal tu maksudnya okey, kalau merah campur dengan biru, dia akan jadi warna ungu. Kalau kita belajar secara teori, nak ingat pun susah juga kadang-kadang. Kalau banyak fizik. Tapi kalau kita buat mural tu depan mata secara praktikal, dan pelajar dia ingat secara praktikal tu, lebih ingat daripada kita mungkin terlalu ingat dengan teori saja fizik. Betul lah, kadang-kadang kita tengok kita hanya belajar dalam kelas warna primer, warna sekunder, warna tertier. Ya, betul. Kan? Kali ini bila kita mempraktikkannya, saya rasa lebih cepat ingat dan lebih dia punya, macam cikgu cakap tadi lah. Betul lah. Bila kita buat baru kita faham. Kan? Jadi kemudian kalau ada macam soalan fizik tadi kata tentang keseronokan kan. Kalau pelajar kita tu dia dah sentiasa bertanya kita kalau kita tak ada. Kalau aktiviti yang kita buat tu dah habis, dia tanya lagi. Dia tanya lagi bila nak buat. Bermakna pelajar seronok lah fizik. Dia kalau kata tak seronok, dah lah dia buat tu secara terpaksa. Dan kalau dah habis tu dia tak tanya lagi fizik. Betul. Dia tak tanya lagi. Jadi setiap aktiviti yang melibatkan pendidikan seni visual secara
dalaman tu maksudnya secara bilik kelas tu kurikulum, tapi kita buat secara co-curriculum pun pelajar datang. Oh, cikgu. Bagaimana sambutan setakat ni kelab pendidikan seni visual di sekolah cikgu ni? Fizi, Ya, cikgu. kadang-kadang sampai satu masa bila saya umumkan dalam kumpulan Telegram, bayangkan. Oh, ada Telegram cikgu? Ada. Dekat Dahsyat. sekolah sekarang ni dia semua dah guna Maya dah Fizi sekarang. Kalau lah kata saya nak umumkan buat satu mural lukisan dinding sebagai contoh. Bila kita pegang dia punya ketua je dulu. Daripada ketua tu, kalau satu aktiviti sampai 25 orang Fizi Weh, ramai, mendaftarkan. cikgu. Kemudian kalau kita buat sama-sama tu, yang datang okey daftar 25 tapi yang datang 15 20. Dan buat dan berhari-hari. Dia bukan maksudnya setakat kata buat sekali tu esok lusa 2-3 hari dia tak datang, tak, berhari-hari. Sampai siap. Sampai siap. Sampai siap. Contoh yang terbaru saya buat satu mural yang besar ni 21 hari, dan 21 hari tu jumlah pelajar yang buat bersama-sama tu itulah 15 ke 21 orang 15 ke 25 tu ramai. Bermakna mereka ini memang seronok dan suka, dan saya yakin ianya bermula daripada apa yang dia belajar tu secara teori ke arah praktikal dalam aktiviti-aktiviti Persatuan Pendidikan Seni Visual. Baik, terima kasih kepada Cikgu Izra kita atas penerangan. Saya juga tertarik dengan penerangan daripada Cikgu Izra kita. Baiklah cikgu, kita kena rehat seketika cikgu. Kita rehatlah. Kita kembali selepas ini. Sembang Aktif Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi di sini, ditemani oleh Cikgu Izra kita daripada SMK Tun Fatimah Hashim Pasir Gudang, Johor. Untuk pengetahuan anda, Cikgu Izra kita ini adalah guru cemerlang pendidikan seni visual. Anda sangat beruntung sebab bersama-sama dengan guru cemerlang kita pada hari ini berbicara soal kemenjadian murid pendidikan seni visual. Baik cikgu. Baik. Kejayaan Cikgu Izra ni dalam pedagogi, Betul. saya yakin juga membawa kepada kemenjadian murid. Boleh cikgu ceritakan tak serba sedikit Tentang kemenjadian murid. tentang kemenjadian murid ni? Baiklah Fizi. Silakan cikgu. Kalau kita belajar tentang pedagogi, dia berkisah tentang bilik darjah. Okey, bagaimana pelajar ni nak menjadi. Alright. Sebenarnya kalau dari segi seni visual ni dia ada dua. Fizi. Yang dianugerahkan oleh Tuhan. Satu berbakat atau gifted. Ya, ya. Okey, yang kedua berkebolehan. Yang berkebolehan ini dia bercerita tentang latihan secara praktikal. Baik cikgu. Latihan secara praktikal. Dia perlu melalui satu proses yang tidak sebaik macam gifted. Gifted ni kita bagi tugas dia boleh siap. Bagi tugas dia boleh selesaikan dengan sangat baik. Tapi kalau yang kebolehan yang si praktikal ni ialah daripada tak tahu jadi tahu. Daripada tak tahu jadi tahu. Kemudian dia faham, lepas tu dia boleh lebih baik. Macam saya beritahu tadi, dia boleh ajar pula kawan-kawan dia yang lain. Jadi bila kita cerita tentang kemenjadian, apa yang saya buat, kita buat aktiviti pelbagai. Antaranya cikgu? Antaranya macam saya beritahu tadi dalam aktiviti mural, lukisan dinding, saya buat craft, kemudian saya ajar pelajar ni secara luar kelas. Jadi pelajar yang daripada tak tahu kepada tahu, contoh dia tak tahu, kadang-kadang tak tahu mana dia nak pergi kalau dia belajar pendidikan seni visual. Betul, kadang-kadang Kemudian, ada yang tak nampak apa kepentingan seni visual cikgu kan? Kemudian kalau kita belajar tentang landscape, okey, landscape. Pelajar baru tahu, oh kalau landscape ini susunan macam ni, macam ni, macam ni. Daripada tak tahu jadi tahu. Betul. Baik cikgu. Baik. Dalam hal ni kan, apa lagi kejayaan yang dikecapi oleh murid-murid cikgu setakat ini cikgu? Kalau dari segi kejayaan, sebelum ni PKP. Ya. Kemudian ada beberapa siri-siri pertandingan yang disertai oleh anak murid saya. Oh, dalam tempoh PKP cikgu? Dalam tempoh PKP pun ada juga. Ada pertandingan? Ada. Wah, menarik. Bagi Baik. contoh macam ni Fizi. Ni. Oh. Ini murid-murid saya menyertai pameran art gang kebangsaan. Kita kena lukis dekat satu kanvas 6 kali 6 inci. Okey. Kemudian dihantar kepada penganjur dan lepas itu dipamerkan.
dan dinilai sebagai peringkat kebangsaan lah dari segi pencapaian penglibatan. Kemudian kalau ikut dari segi pameran ni bermula daripada 2018 mula-mula 30 penyertaan, 2019 ada 174 penyertaan, kemudian 2021 yang masa PKP itu juga pun ada dalam 84 penyertaan Fizi. Bermakna Aktif, cikgu, ya? aktif. Sama macam rancangan kita, sembang aktif cikgu. Sembang aktif. Baik, cikgu. Kemudian kalau dari segi yang macam lukisan kanvas yang besar belakang. Oh, yang ni? Itu salah satu yang terpilih dalam pameran Generasi 21 International pameran lah. Dia ada satu pameran nama International peringkat antarabangsa. Ini hasil karya anak murid cikgu. Anak murid saya. Saya fikirkan ini karya daripada karyawan-karyawan agung tanah air. Sebenarnya anak sangat murid hebat saya. ya. Bayangkan ya, kalau dalam tempoh PKP yang tidak melalui pertemuan semuka, Ya, cikgu. kita memberikan arahan menggunakan Google Meet secara maya, kemudian pelajar ni tunjuk hasil dia sentiasa di bawah bimbingan. Ya, cikgu. Murid-murid saya boleh berjaya menghasilkan karya seperti yang besar tu dan seperti ini. Baik, nak tanya juga bagaimana dengan penyertaan murid-murid kita ni dalam komuniti, cikgu? Baik. Kalau komuniti, Fizi, kawasan-kawasan setempat tu kadang-kadang ada buat pertandingan. Ataupun kadang-kadang ada jemputan. Okey. Ada jemputan. Ada syarikat-syarikat yang dia buat pertandingan dan saya sama ada jadi juri atau hakim dan ataupun kita mengajar. Saya akan melibatkan murid-murid saya ini dalam aktiviti berkenaan. Baik, cikgu. Maksudnya katalah saya ajar, okey, dalam masa yang sama murid-murid saya ni dia akan jadi fasilitator. Fasilitator. Dalam tak langsung, cikgu, ya? Langsung. Dia sama-sama dia mengajar. Kata kadang-kadang murid-murid yang sekolah rendah kan. Mereka ni perlukan sentuhan daripada pelajar yang lebih senior. Umur lebih sini dan umur dia pun tak jauh sebenarnya kan. Jadi lebih menerima ilmu yang daripada anak murid saya ni lah. Jadi kalau dari segi penglibatan komuniti tu pelajar saya pun suka bila saya kata alright, kita ada aktiviti dekat dewan ini ataupun di syarikat ini. So maka mereka akan sama-sama sertai Fizi. Macam tu. Nak tanya cikgu, ini hasil karya daripada murid-murid cikgu Saya. Menengah rendah ke? Dia ada campur. Ada yang menengah rendah, ada yang menengah atas. Okey, kalau menengah dia jumlah komposisi dia sama-sama banyak. Tapi cantik betul, cikgu, ya? Ya. Memang saya bila kali pertama melihat saya punya pandangan mata saya melihat karya-karya ini, saya rasakan ini karya-karya daripada mereka-mereka yang sungguh profesional. Rupanya ini karya-karya daripada murid-murid Cikgu Izra rupanya. Saya. Ya Allah, hai, hebat. bukan mudah ya Fizi nak bancuh warna Betul. daripada gelap kepada terang itu pun bukan mudah. Dia kena tahu bagaimana cara untuk sapuan dia sapuan tu. kan. Cara sapuan. Itu dia. Baik, cikgu. Apa kelainan yang wujud daripada murid yang belajar mata pelajaran pendidikan seni visual ni dan hubung kaitnya dengan penyertaan dalam core curriculum? Murid-murid yang ambil mata pelajaran pendidikan seni visual atau terlibat dalam persatuan atau kelab pendidikan seni visual untuk pengetahuan Fizi, dia akan lain sikit. Macam mana lainnya, cikgu? Fokus. Baik. Bila kita nak buat tu kita kena fokus. Dia tak suka-suka. Malah kalau dalam kelas saya pun saya arahkan pelajar saya ni kurangkan bercakap, lebihkan aktiviti kinestetik dia kena buat. Jadi bila dia fokus terbawa, karakter fokus tu terbawa keluar. Kemudian dia lebih kemas sebab aktiviti seni visual ni akan berakhir dengan last touch up. Jadi akan lebih kemas daripada yang kita kemaskan itu, membawa pada keluar. Mereka akan dalam kehidupan mereka ni dia bukan biasa-biasa saja. Dia akan nampak lebih kemas, kemudian tersusun. dia tersusun, dia sukakan aktiviti ataupun pergerakan cara hidup dia tu akan lebih macam bukan macam orang lain lah. Faham, cikgu. Itu dia menjadi itu. Jadi mula-mula dia fokus, kemudian dia kemas. Kemudian dari
dari segi murid-murid seni visual ni, dia akan lebih mendengar dan dia lebih imajinasi. Imajinasi. Bila imajinasi ni, bila kita cerita suruh lukis ikan bagi contoh. Benar. Antara satu murid dengan satu murid takkan sama ikan dia, Fizi. Lain cikgu. Ada yang lukis ikan kekek. Ada yang lukis ikan kekek mailo-ilo. Ikan kelapa kan. Lain. Faham, Jadi cikgu. kalau nak lukis, mesti ada imajinasi. Benar. Jadi kalau imajinasi ni dah tentu berbeza-beza. Dan mereka yang ada imajinasi ni secara tak langsung dari segi memandang secara lebih jauh. Benar cikgu. Dia buat, kadang-kadang kalau kita tanya dia, murid-murid ni apa cita-cita, dia dah ada set dah. Kalau kata dia belajar tentang interior design atau rekaan hiasan dalaman, kita tanya dia nak jadi apa? Saya nak jadi pereka hiasan dalaman. Faham. Dia belajar tentang landscape sebagai contoh. Saya nak jadi pereka landscape, arkitek landscape. Jadi lain. Mesti pelajar ni memang berlainan, Fizi. Faham cikgu. Cikgu, bagaimana murid-murid kita ni nak aplikasikan ilmu pendidikan seni visual ni dalam mata pelajaran yang lain? Bagaimana cikgu? Pandangan cikgu lah. Kalau nak digunakan dalam aplikasi yang lain, sebenarnya macam di sekolah saya ada sambutan Hari Kemerdekaan sebagai contoh. Baik. Mata pelajaran lain sebagai contoh pendidikan Islam. Mereka anjurkan pertandingan melukis, pertandingan kaligrafi, menulis kaligrafi. Hot. Kaligrafi satu, tulisan Cina satu, tulisan India, Tamil pun satu juga. Itu semua itu ada kaitan dengan seni visual, Fizi. Benar cikgu. Anjuran Persatuan Pendidikan Islam, tetapi melibatkan murid-murid Persatuan Pendidikan Seni Visual. Jadi dia ada elemen merentas kurikulum, dia ada sama-sama belajar kat situ. Kemudian bila aktiviti secara bersama, dia macam saya beritahu lah tadi, Fizi, dia tak mati. Benar. Dia mesti bersangkut paut antara mata pelajaran yang lain. Kemudian bagi contoh mata pelajaran biologi. Kalau nak mengingat, saya rasa biologi banyak. Betul cikgu, fakta. banyak dia punya terma-terma dia. Je. Jadi murid-murid yang menyertai Persatuan Pendidikan Seni Visual, yang saya nampak mereka kalau nak lukis tentang anatomi tubuh, kalau kita nak ingat susah, jadi mereka lukis. Benar cikgu. Jadi lukis tu datang daripada mana, Fizi? Kalau Imajinasi. tak dari imajinasi. Betul. Juga daripada kemahiran-kemahiran yang pelajar yang menyertai Persatuan Pendidikan Seni Visual. Sangat menarik topik kita pada hari ini, tapi kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sembang Aktif Didik TV KPM pada hari ini bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Izra, iaitu Cikgu Cemerlang Pendidikan Seni Visual pada hari ini daripada SMK Tun Fatimah Hashim Pasir Gudang Johor. Apabila kita berbicara soal tentang seni, masyarakat umumnya lebih tertarik dengan seni yang lebih popular. Betul. Seperti seni muzik maupun seni lakonan. Ia bertitik tolak daripada pendedahan yang meluas diterima bagi kedua-dua cabang seni ini. Betul. Namun begitu, apabila memperkatakan tentang seni visual, ianya seakan jauh terpinggir walaupun sebenarnya ia telah wujud lebih awal dalam kalangan masyarakat kita. Baik cikgu, nak tanya Cikgu Izra kita lah. Saya. Bagaimana pula dengan pandangan ibu bapa cikgu? Untuk menghadapi setengah pandangan ibu bapa ni yang melihat mata pelajaran pendidikan seni visual ni seperti tak penting lah cikgu. Beginilah, ada yang lebih menitik beratkan tentang matematik, Betul. bahasa Inggeris, Betul. bahasa Melayu, sejarah Betul. dan subjek-subjek yang lain. Kan? Beginilah, Fizi. Sebenarnya saya kalau ada tanggapan yang agak cynical seperti ini, saya memang cukup pantang, Fizi. Ya cikgu. Sebagai guru pendidikan seni visual, saya cuba mengubah tanggapan ini. Dan di kalangan rakan sekerja, di kalangan rakan-rakan yang mengajar subjek mata pelajaran ini di seluruh negara, Ya cikgu.
kami memang bertungkus lumus untuk memastikan penerimaan masyarakat, penerimaan ibu bapa cukup baik dalam mata pelajaran ini. Jadi ibu bapa yang merasakan subjek ini tidak jadi satu penting, tidak penting, sebenarnya satu tanggapan yang terkebelakang. Hari ini Fizi, kalau kita hidup tanpa warna-warni seni, kosong seni Fizi. Betul. Tak ada warna-warni, kita macam seolah-olah bayangkan kalau macam set ni, pementasan ni kosong je, putih saja. Ya. Tak hidup Fizi. Betul cikgu. Dia kehidupan dan juga seni ni sebenarnya seiringan. Seiringan. Seni ni sebenarnya kalau kita lihat skopnya cukup luas. Cukup luas. Kalau kita mempertahankan diri dipanggil seni mempertahankan diri. Betul. Kalau kita bercakap seni bercakap. Betul. Banyak seni sebenarnya cikgu. Betul. Makhluk Ima kalau kita lihat kuman-kuman kita sekalipun, kuman-kuman dipanggil makhluk seni. Betul. Baik cikgu. Apakah yang seharusnya ibu bapa kita lakukan dalam untuk membina minat anak-anak untuk belajar mata pelajaran pendidikan seni visual ini? Okey, Fizi, saya sarankan ibu bapa kalau melihat anak-anak mereka suka menconting. Ya, cikgu. Kadang-kadang daripada bayi dia suka menconting. Dia ambil pensel, dia akan conting dekat kertas. Kan? Macam anak saya ambil pensel, conting dekat dinding cikgu. Ya, conting dekat dinding. Itu dah jadi satu kebiasaan bagi kanak-kanak ni. Jadi apalah salahnya ibu bapa sediakan buku untuk anak murid ataupun anak-anak mereka ni melakar. Daripada lakaran itu, dia akan mula daripada lakaran yang macam apalah sebenarnya, tengokkan tak ada apa butir pun ya, tapi lakaran itu jika kita pupuk kan dengan ibu bapa hantar anak-anak mereka ke pusat-pusat ataupun kelas yang belajar secara tidak formal atau formal, ada banyak dekat luar tu Fizi. Banyak. Okay. Jadi mereka akan tak langsung bakat mereka, kemahiran mereka akan bertambah Fizi. Jangan hadkan Fizi. Betul. Jangan sekat lah. Jangan sekat. Sekiranya mak bapak, ibu bapa dah sokong, anak murid pun dah mula menunjukkan minat dalam mata pelajaran pendidikan seni visual ni, maka apa bentuk pertandingan yang membolehkan murid itu menunjukkan bakat dia, cikgu? Banyak sebenarnya Fizi dekat luar tu. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada penonton-penonton kita ni, cikgu. Okey. Banyak sebenarnya pertandingan-pertandingan. Kalau sebagai contoh di peringkat sekolah lah sebagai contoh. Persatuan Pendidikan atau Kelab Pendidikan Seni Visual ni boleh menganjurkan pertandingan antara kelas lah sebagai contoh. Antara kelas. Lepas itu lebih sedikit mungkin di peringkat sekolah. Kalau di sekolah saya Fizi melibatkan guru-guru pun ada. Oh, jadi guru-guru pun terlibat? Terlibat. Wajib terlibat. Wajib. Jadi bila semua warga sekolah buat hal-hal yang melibatkan seni visual, bugalah tentang subjek ni, tentang mata pelajaran ini. Tentang mata pelajaran ini yang orang kata tidak ada nilai, sebenarnya sangat bernilai. Kemudian dari segi pertandingan yang dekat luar tu ada daripada agensi-agensi yang lain. Jadi anjuran-anjuran itu kita sertai dan secara tak langsung pelajar dia bila sertai pertandingan, dia pertama dia akan meningkatkan kemahiran. Benar. Kemudian dia akan tengok sejauh mana karya yang akan diangkat sebagai johan atau naib johan ketiga. Kemudian secara tak langsung dia boleh ada berkawan-kawan yang satu minat dengan dia, Fizi. Macam itulah kalau soalan tadi. Bila cikgu berbicara soal penglibatan agensi luar, nak tanyalah bagaimanakah agensi-agensi luar ni kan dalam memberi peluang kepada bakat untuk kita ketengahkan karya-karya murid pendidikan seni visual dan cikgu. Okay, kalau di daerah saya lah, di negeri saya lah. Di Johor? Di Johor. Okay. Penglibatan pihak luar, kerajaan, sebagai contoh, agensi-agensi kerajaan sebagai contoh, Dewan Bahasa dan Pustaka, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Kemudian ada juga UTM anjurkan pertandingan-pertandingan. Kalau kita tengok mana-mana agensi ataupun aktiviti atau syarikat swasta yang buat program-program besar, mesti akan diselitkan dengan pertandingan-pertandingan melukis mewarna. Semestinya, cikgu. Semestinya. Jadi kalau pihak-pihak luar ni buat aktiviti, secara tak langsung dia akan menarik
penyertaan ramai. Bila anak menyertai pertandingan melukis dan mewarna, ibu bapa pun kena ikut. Betul. Jadi meramaikan penyertaan dalam aktiviti-aktiviti yang besar tu, secara tak langsung dia berkait jugalah dengan kemahiran, dengan bakat, dengan kerjasama, macam itulah. Betul. Baik. Ini nak tanya peranan PIBG lah cikgu. Bila kita berbalik kepada institusi sekolah ni kan, di antara tunjang utamanya adalah Persatuan Ibu Bapa dan Guru itu sendiri. Dan guru. Bagaimana peranan PIBG ini memberi peluang untuk menyelahkan lagi bakat murid kita di dalam PSV ni? PSV, Pendidikan Seni Visual. Fizi, kalau beberapa pertandingan yang dianjurkan, ada kalanya mengenakan bayaran penyertaan. Kadang-kadang kalau kita nak guna duit yang sekolah, dah setahun tu mungkin dah kurang. Jadi Persatuan Ibu Bapa dan Guru boleh memberikan sumbangan dari segi duit untuk menyertai pertandingan tu. Benar. Ataupun pameran itu. Kadang-kadang bukan sikit, banyak. Jadi itulah peranan PIBG. Jadi PIBG kita pun harus menitik beratkan tentang kita punya kepentingan dan juga kan pendidikan seni sebab visual. bila kita lihat di dalam mata pelajaran PSV ni, pendidikan seni visual ni, maka seperti mana yang cikgu Izra katakan tadi, ia adalah menyebabkan kita punya murid-murid ni fokus. Betul. Kan? Betul. Dan juga lebih tekun kan Betul. untuk pelajaran kita. Betul. Baik, bagaimana cikgu kelab seni visual ni dan juga kelab-kelab yang lain boleh berkolaborasi cikgu? Baik, bila berkolaboratif ni dengan penyertaan daripada kelab-kelab lain, dia tidak boleh sendirian. Aktiviti yang melibatkan hal-hal yang estetik, ada estetika, kecantikan, yang melibatkan artistik. Yang Cuba cikgu terangkan cikgu antara estetik dan juga artistik cikgu. Ya, estetik ni lebih kepada kecantikan lah. Hal-hal yang melibatkan kecantikan. Kalau artistik ni hal-hal yang berkaitan tentang keindahan. Maksudnya kalau hal-hal ini mana ada dalam mata pelajaran matematik? Betul cikgu. Biologi pun tak ada. Pelik pula cikgu ya. Kemudian dalam pendidikan seni visual lah, dia bersama-sama buat aktiviti. Jadi akan ada kerjasama lah, kolaboratif dekat situ. Tidak boleh katalah ada persatuan sejarah sebagai contoh, nak buat poster tentang sejarah. Kaitan tentang poster tu ada dalam ilmu-ilmu pendidikan seni visual. Benar. Jadi kalau sejarah tu kita tahu dari sisi fakta saja. Jadi apabila ada kerjasama, akan dapatlah hasil poster atau poster digital yang menarik, dan semuanya akan terhasil apabila murid-murid pendidikan seni visual ni bekerjasama dengan murid-murid yang menyertai Persatuan Sejarah sebagai contoh. Itulah dia. Memang rugilah kepada adik-adik Abang Fizi yang sedang menonton sekarang ini yang tidak menyertai persatuan kelab-kelab seperti pendidikan seni visual ini. Cikgu, Betul. terangkan lagi cikgu, apa yang seronoknya kalau kita sertai kelab pendidikan seni visual ni cikgu? Ada yang lebih suka memilih kelab catur. Inilah bagi cikgu. Fizi. Dalam kelab atau persatuan pendidikan seni visual ni, dia bebas. Dia ada banyak perkara yang kita boleh belajar. Kalau bukan setakat kita belajar tentang seni halus, lukisan, kemudian kita belajar tentang catatan, ia juga melibatkan cetakan, Fizi. Kat luar tu bagaimana baju dicetak. Belajar. Seperti apa yang Abang Fizi pakai pada hari ini. Ini semua melibatkan seni visual. Seni visual. Ada pelajar saya, ada murid-murid saya, Fizi, yang belajar tentang seni visual ni akhirnya menjadi seorang usahawan percetakan. Usaha percetakan. Kalau murid-murid itu minat dalam craft, sebagai contoh. Ada juga murid-murid yang mungkin agak nakal ataupun yang mungkin Macam saya cikgu. Baik cikgu. kelas-kelas belakang. Sebenarnya kalau saya ajar tekadlah sebagai contoh, tekad. Ataupun sulaman sebagai contoh. Pelajar lelaki nakal
Kemudian kelas-kelas yang istimewa ni sebenarnya Fizi, Satu peluang yang baik. bukan setakat satu peluang yang baik. Hasil yang dibuat tu lebih cantik daripada pelajar-pelajar lain. Baik. Lebih cantik daripada murid-murid yang lain. Nampak tak? Itu di antara kelebihan kalau anda menyertai PSV ni, Pendidikan Seni Visual. Baiklah cikgu, kita rehat sekejap cikgu. Baik. Kita minum air dulu. Minum Jangan air ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM Sembang Aktif. Selamat kembali menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan Abang Fizi harapkan adik-adik Abang Fizi fokus sentiasa di Sembang Aktif pada hari ini. Hari ini kita berbicara soal kemenjadian murid pendidikan seni visual. Bersama kita pada hari ini iaitu Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual yang bersama dengan kita Cikgu Muhammad Izranuddin bin Jelani kita daripada SMK Tun Fatimah Hashim Pasir Gudang Johor. Daripada Pasir Gudang datang ke set Didik TV kita, set Sembang Aktif kita pada hari ini Cikgu. Cikgu, apa yang sedang cikgu usahakan untuk menambah nilai mata pelajaran pendidikan seni visual ini cikgu? Silakan cikgu. Baiklah Fizi, sebenarnya akan datang ni, saya ada fokuskan kepada dua. Baik. Supaya pendidikan seni visual ni dipandang sangat tinggi. Saya mahu melibatkan murid-murid saya selepas ini karya-karya dalam skala atau saiz yang besar seperti yang canvas tu. Di belakang Abang Fizi sekarang ni. Nampak tu. tak ni? Di belakang Fizi tu. Dan saiz yang besar tu mereka akan menyertai pameran-pameran di peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Wow. Bukan tidak mahu peringkat daerah atau negeri, tapi saya akan melebihkan aktiviti-aktiviti yang seperti ini. Yang berskala besar. Berskala besar. Bila pameran yang peringkat kebangsaan antarabangsa, karya-karya mereka terhasil dipamerkan, sebenarnya akan ada sesuatu kebanggaan pada diri murid-murid. Benar. Di Fizi. Kemudian yang kedua, saya akan fokuskan kepada aktiviti keusahawanan. Selepas murid-murid menghasilkan karya yang besar-besar, mereka akan masuk ataupun promosi karya-karya mereka ini kepada agensi-agensi luar. Agensi luar. Adakah karya-karya mereka ni akan dijual? Ya, dijual. Sebab tu saya melibatkan keusahawanan. Jadi bukan setakat mereka hasilkan karya dan simpan saja di bilik atau di studio seni. Tidak. Mereka kena promosi dan sebenarnya bila promosi ni Fizi diajar dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Ada aktiviti yang melibatkan fotografi dan kita kita masukkan ke dalam e-portfolio. E-portfolio maksudnya dalam Instagram, kat dalam Facebook, kat dalam media sosial lah. Faham. Jadi sebelum masukkan ke dalam media sosial ni semua, mereka kena sunting, kena edit. Jadi lepas itu menggunakan bahasa yang sangat baik. Benar. Bagaimana nak menarik pelanggan sukakan karya mereka. Itulah dia kadang-kadang karya itu menarik. Cara tarik pelanggan. Itu harus dipelajari. Harus dipelajari. Baik, sejauh manakah peluang kerjaya bagi murid-murid yang menyertai kelab ataupun persatuan pendidikan seni visual ni cikgu? Cuba terangkan kepada mereka. Banyak sebenarnya Fizi. Dalam pendidikan seni visual boleh jadi artis grafik. Benar. Boleh jadi pereka fashion. Sekarang kalau siapa yang dari segi pereka fashion ni lumayan Fizi. Yalah, seperti kita lihat tokoh-tokoh fashion tanah air kita ni. Datuk Jimmy Datuk semua. Jimmy. Hebat. Bukan sikit-sikit dia punya hasil yang sampai keluar negara. Sampai keluar negara. Itu semua bermula daripada kelab atau persatuan pendidikan seni visual. Benar cikgu. Kemudian katalah nak jadi pereka arkitek pun ada kaitan dengan seni visual. Betul. Kalau nak melukis arkitek lagilah memerlukan ketelitian Fizi. Benar. Kalau daripada seni visual itu dah kita beritahu tadi fokus, insya-Allah boleh buat. InsyaAllah boleh buat. Dari si berniaga usahawan pun boleh juga buat cetakan suterasaring sebagai contoh. Boleh menghasilkan bajuti. Kemudian katalah dari segi ukiran. Seni visual ada ajar ukiran. Dari segi batik.
menghasilkan batik, Fizi. Betul. Kemudian banyaklah kalau kita fikir tentang kerjaya daripada pendidikan. Sangat luas skopnya. Sangat luas. Itulah. Satu hari nanti Abang Fizi mengharapkan adik-adik yang mungkin sedang menonton Sembang Aktif kita pada hari ini, Abang akan pakai baju jenama adik-adik kita. Betul. Baik cikgu. Dalam hal yang dibincangkan tadi cikgu, sudah tentu ianya berkaitan dengan kerjasama strategik, iaitu jalinan dan juga jaringan dengan pihak luar cikgu. Bagaimana ini boleh terjadi cikgu? Saya sudah menyenaraikan kerjasama ataupun kooperatif dengan pihak luar, antaranya dengan Politeknik Ibrahim Sultan, dengan Institut Pendidikan Tun Hussein On. Pensyarah-pensyarah ni dah siap panggil, dah mula nak jemput anak-anak murid saya ni. Caranya pergi ke ke institut mereka, ke politeknik tu. Baik. Akan ada pula kursus-kursus tambahan sentuhan daripada pensyarah pula. Pensyarah lah pula. Maksudnya bukan setakat menerima ilmu daripada saya, tapi juga daripada pensyarah yang hebat-hebat ni yang ada ilmu lebih tinggi, yang maksudnya mereka lebih terbuka dalam dunia luar. Jadi kerjasama itu yang macam sekarang saya menyambung belajar di Aswara. Saya dah mula nak cuba dapatkan macam mana boleh bekerjasama dengan Fakulti Seni Halus sebagai contoh. Yang berkaitan tentang seni visual. Jadi itu kerjasama strategik yang saya sedang rancang untuk anak-anak murid, dan saya yakin guru-guru di luar sana sebenarnya kita kena energetik. Benar. Kita kena energetik. Kita jangan duduk diam. Kita kena sentiasa fikir macam mana kita nak jalankan kerjasama kolaboratif, kooperatif, jalinan dengan pihak luar. Supaya anak murid kita minat, bukan setakat minat, terlebih minat pula Fizi. Macam tu. Saya bila mendengar penerangan daripada Cikgu Izra ni, rasa macam nak jadi anak murid cikgu je. Terima kasih. Dia punya penerangan, ya Allah, hebat sekali. Seperti mana hebatnya karya-karya yang berada di depan saya sekarang. Ya, saya. Ini semua bukan karya-karya daripada mereka yang profesional. Betul. Ini karya daripada anak murid Cikgu Izra kita. Saya. Baik Cikgu Izra, apa kata-kata yang Cikgu nak sampaikan kepada penonton-penonton Sembang Aktif kita pada hari ini? Ada yang beranggapan bahawasanya tak pentinglah benda ni. Kita lebih pentingkan matematik lah, fizik, kimia, biologi. Cikgu, Okey, begini Fizi. katakan sesuatu cikgu. Okey, begini Fizi. Kita ni hidup ada banyak kemahiran. Benar. Okey. Dan setiap daripada anak-anak kita ni sebenarnya ada pelbagai kemahiran. Andai anak-anak ni, terutama ibu bapa lah, saya bagi nasihat ni, kalau ada anak-anak yang memang minat kepada seni visual, seni ruang ni, bagi dia peluang. Jangan tutup peluang mereka. Jangan sekat. Di sekolah juga beri peluang kepada murid-murid yang minat seni visual ni berkarya dengan cara mereka sendiri. PIBG sebagai contoh, ada apa-apa pertandingan, jangan hadkan penglibatan murid-murid. Sebab penglibatan murid ni juga ada kaitan dengan markah PAJSK. Markah ni kalau melibatkan PAJSK itu apa cikgu? Pentaksiran Baik cikgu. Okey. Teruskan cikgu. Kalau melibatkan tentang markah PAJSK ni, kalau penglibatan peringkat kebangsaan 18 markah. Penglibatan peringkat antarabangsa 20 markah. Jadi penglibatan PAJSK ni sebenarnya apabila dikumpul, itulah 10% yang nak masuk ke universiti. Daripada pendidikan seni visual, kalau dah ada pertandingan-pertandingan peringkat kebangsaan antarabangsa, kita sertai. Kemudian kalau dari segi anak murid tu sendiri, kalau ada bakat, teruskan. Jangan simpan. Kita usahakan supaya insya-Allah silap-silap apa yang kita buat ni di peringkat sekolah, silap-silap boleh jadi kerjaya pula Fizi. Untuk menjamin masa hadapan. Terima kasih kepada Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Cikgu Izra kita daripada SMK Tun Fatimah Hashim Pasir Gudang Johor di atas penerangan pada hari ini. Kita harapkan adik-adik yang sedang menonton Sembang Aktif, ibu dan juga bapa yang sedang menonton Sembang Aktif kita ni terbukalah sedikit minda tentang mata pelajaran pendidikan seni visual. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan saya di set Sembang Aktif kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana, jaga diri elok-elok, teruskan fokus
dalam pelajaran. Saya Fizi dan juga Cikgu Izra. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM